Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Isnin 8 Mei 2023. Baik saudara, kita mulakan dengan perkembangan ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan bahawa kerajaan telah memberi Lenas Malaysia tempoh lanjutan 6 bulan untuk memenuhi syarat pelaksanaan beroperasi di negara ini. Jelas Perdana Menteri, lanjutan masa itu bagaimanapun disertai dengan syarat ketat dan akan sentiasa dipantau. Menurut Datuk Seri Anwar, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Cheng Lih Kang akan memberikan penjelasan terperinci berhubung perkara tersebut. Sebuah portal pada semalam melaporkan Lenas telah diberikan lanjutan masa tersebut susulan rayuan yang dikemukakan oleh syarikat itu berhubung 4 syarat dikenakan oleh Lembaga Peleksinan Tenaga Atom AELB. Pentadbiran kerajaan perpaduan perlu kuat dan stabil bagi memacu ekonomi negara seterusnya memastikan kebajikan rakyat terus terbela. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini sudah tahu tentang Amazon, AWS yang telah bersetuju menjadikan Malaysia sebagai pengkalan. Banyak negara-negara yang mohon, Filipina, Indonesia dan lain-lain. Saya semasa pengumuman itu dan saya beri rakaman awal, saya di Manila dalam pertemuan dengan syarikat besar. Semuanya terkejut dengan pengumuman Amazon memilih Malaysia kerana semua mengharapkan Amazon memilih negara mereka masing-masing. Dalam pada itu, Perdana Menteri terus memaklumkan agihan kerusi pilihan raya negeri di 6 buah negeri terlibat akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Jelas Datuk Seri Anwar, rundingan berkenaan diserahkan di peringkat negeri sebelum dimuktamadkan ke pimpinan pusat. Tapi saya serah pada kebijaksanaan pimpinan di negeri yang harus memulakan rundingan secara lebih kemas dan kemudian mengemukakan kepada pimpinan pusat. Pimpinan parti lain yang tidak bertanding akan terus memberikan kerjasama dan sokongan untuk menunjukkan kesepaduan dan kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Rundingan ini diteruskan dan dalam masa singkat mungkin wakil PH dan BN akan memutuskan beberapa perkara, pembahagian kursi, calon dan strategi kempen. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat perundingan pimpinan Kerajaan Perpaduan kali ketiga malam tadi. Kenderaan utiliti sukan SUV terbaru Proton X90 diperkenalkan secara rasmi kepada umum semalam. Model tersebut dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini merupakan model ketiga kepada rangkaian SUV berkenaan selepas X50 dan X70. Ia juga memasuki pasaran kenderaan tenaga baharu NEV bagi penawaran teknologi enjin hijau bagi mengurangkan pelepasan karbon. Model berkenaan mula ditawarkan pada harga RM123,800 hingga RM152,800. Ia didatangkan dengan 4 varian utama iaitu Standard, Executive, Premium dan Flagship. Model baharu itu dijana oleh enjin TGDI 1.5 liter yang dipadankan dengan sistem sinergi motor elektrik 48V. Ia sekaligus menjanjikan penjimatan penggunaan bahan api, pelepasan karbon yang lebih rendah, prestasi yang lebih baik dan pengalaman pemanduan yang lebih lancar. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Antarabangsa MITI, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Pengangkutan Anthony Loke, serta pengerusi Geely Holdings Group Eric Lee Shu-fu, pengerusi Proton Datuk Seri Syed Faisal Albar dan Ketua Pegawai Eksekutif Proton Dr. Lee Chun Rong. Sementara itu, kerajaan akan memudahkan proses bagi memastikan Proton dan Geely berjaya menjadikan Tanjung Malim sebagai pusat otomotif utama. Kerjasama itu merupakan usaha dalam memastikan produk keluaran nasional setanding dengan kualiti pengeluaran negara luar. Discuss this matter with the Menteri Besar Perak to ensure that there's ease of doing business, that we facilitate the process
that everything that is necessary will be done to make sure that Geely and Proton succeed in making Tanjung Malim a major automotive center. This is because we recognize that Proton's socio-economic impact on the nation is significant with its automotive ecosystem. Saudara, permintaan dalam pasaran kenderaan elektrik EV dilihat akan meningkat dalam masa 5 hingga 10 tahun lagi. Ia bakal memberikan pilihan kepada pengguna di negara untuk memanfaatkan teknologi otomotif berkenaan. Bagaimanapun, aspek pembangunan fasiliti merupakan antara perkara utama perlu diambil kira dalam menangani evolusi EV di Malaysia. Pasaran industri EV dijangka berkembang dengan kemasukan model kenderaan yang lebih mampu milik. Pelbagai reaksi dan penerimaan masyarakat melihat potensi penggunaan kenderaan ini pada masa depan. Kat highway LPT itu sendiri memang tak banyak charging. Jadi kalau setakat kereta yang mampu milik yang murah ni, range dia tak jauh dalam 100 km macam tu lah lebih kurang. Jadi kalau nak balik lebih pada tu memang susah lah, memang tak lepas lah. So this is the time lah. Petrol pun tak tentu, naik turun. This is the best. Beli kereta, free maintenance, servis tak perlu, tak banyak sangat. Dan free road tax dan tak perlu petrol lah. Tu saya nampak adalah dia punya untuk kemudahan penjimatan tu sesuai jugalah dengan kita punya keadaan yang ekonomi sekarang ni. Nampak ada juga relevan dia tu bagi peminat lah. Pelbagai usaha dilaksanakan dalam menggalakkan pembangunan industri ini termasuk pelepasan cukai import, cukai jualan dan cukai jalan kenderaan elektrik ini. The demand memang dah ada kat Malaysia. People already want to buy electric vehicles. It's definitely you will see it coming up in the next few years, especially when you see the price keeps going down. The charging infrastructure facility in Malaysia is still not as developed. And I believe most of our EV users shares the same concern. But right now, thankfully, our government is aggressively encouraging the EV usage of EV in Malaysia. Di Malaysia ni kita kena perlu bagi kesedaran kepada rakyat Malaysia bahawa EV ni adalah penting untuk masa depan. Dan saya yakin dalam masa 5 tahun akan datang, EV industri ini sama ada motosikal ataupun kereta akan berkembang. Jelas sekali evolusi EV di negara kita ini perlu seiring dengan kemajuan dunia. Usaha memacu perkembangan masa depan industri sekaligus berpotensi menjadikan negara kita sebagai hub teknologi EV serantau. Susulan cuaca panas yang melanda negara ketika ini, skala aktiviti di luar bilik darjah tidak digalakkan ketika ini kerana boleh menjejaskan kesihatan pelajar. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata aktiviti berkaitan perlu ditangguhkan buat sementara waktu sehingga cuaca kembali normal. Menurutnya, ketetapan itu dibuat selepas sesi libat urus kementerian bersama Jabatan Pendidikan Negeri JPN. Kita berada dalam keadaan yang berjaga-jaga. Pertama, bersedia dan ketiga, pengurusan berkaitan dengan garis panduan dan pemantauan ini dilakukan dengan ketat oleh KPM bersama dengan KKM dan juga Kementerian Dalam Sekitar. Alhamdulillah, setakat ini tidak ada. Maknanya penganjuran itu adalah, maknanya kita panggil penangguhan itu bersifat sementara berdasarkan keadaan cuaca lah. Dan ada setengah negeri cuaca semakin baik. Ya? Jadi kita akan pantau dari semasa ke semasa dan 5 lokasi di seluruh negara diramal alami suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Terus amal penjagaan kesihatan ketika cuaca panas bagi mengelak risiko strok haba. Laporan Mohan Jinasami. Empat daripada 5 lokasi terlibat terletak di semenanjung tanah air. Ini termasuk Tanah Merah, Pasir Mas dan Kuala Krai di Kelantan selain Raub, Pahang. Di Sarawak, kawasan terlibat ialah Mukah. Pendedahan kepada keadaan sekeliling yang panas melampau berupaya mengakibatkan badan tidak mampu stabilkan suhu badan. Ini punca strok haba. Secara amnya, strok haba boleh menyerang tubuh melalui dua situasi. Pertama, haba luar akibat suhu sekitaran yang tinggi
Dan kedua, haba dalaman akibat aktiviti fizikal aktif yang dibuat, lebih-lebih lagi apabila suhu sekitaran adalah tinggi. Tubuh atau badan akan kehilangan banyak air atau dehidrasi. Pada tahap sederhana dengan suhu badan sekitar 37 sehingga 40 darjah Celsius, individu boleh menghidapi kelesuan haba. Namun, apabila suhu badan melebihi 40 darjah Celsius, maka strok haba boleh terjadi. Kanak-kanak antara golongan mudah alami strok haba. Antara simptomnya kemerahan di muka dan loya selepas lakukan aktiviti fizikal di luar bangunan pada cuaca panas. Keluarga perlulah menasihatkan kanak-kanak supaya kurangkan aktiviti luar dan kalau ada senaman perlulah dijalankan di dalam kawasan rumah dan dewan sebagainya supaya mereka ni tidak dehydration dalam badan. Fenomena El Nino yang sedang melanda Malaysia ketika ini memberikan impak yang negatif kepada kesihatan tubuh badan kita. Justru dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan kepada orang ramai supaya terus menjaga kesihatan dengan mengamalkan pengambilan air suam secukupnya dan juga elakkan aktiviti di luar kawasan rumah. Pastikan anda juga menjaga kesihatan sepanjang fenomena El Nino yang sedang melanda negara. Muhammad Sami, RTM. Kenaikan OPR sebanyak 25 mata asas kepada 3.00% disifatkan sebagai tindakan yang tepat pada masanya. Ia dilaksana selari trend ekonomi global bagi memastikan ekonomi Malaysia tidak tertinggal jauh jika pengetatan dasar moneteri di negara maju berterusan. The Federal Reserve di Amerika Syarikat dan juga European Central Bank, yang mana European Central Bank juga meningkatkan kadar bunga dan kita lihat tidak ada indikasi jelas bahawa adanya usaha untuk nak menekan hutang stok kepada cycle ini. Jadi saya melihat Bank Negara ialah kita negara Malaysia ini sebagai sebuah small and economy, kita juga perlu bertindak supaya kita tidak berada behind the curve. Penyelarasan OPR turut diambil kira pemulihan ekonomi domestik dan pengurangan kadar pengangguran. Ekonomi telah pun berada di paras guna tenaga penuh, yang bermakna ekonomi negara telah mula pulih dan banyak peluang-peluang pekerja telah pun diwujudkan dan ramai pun telah bekerja. Apabila mereka dah mula bekerja, maka mereka dah akan menerima pendapatan dan pendapatan ini akan diterjemahkan melalui peningkatan di dalam aktiviti pembelajaran swasta. Jadi ini merupakan satu natijah ataupun bukti bahawa ekonomi telah mula pulih dan secara tentu OPR ini perlu diselaraskan. Membanteras isu kemasukan syabu dan pil yaba dari negara jiran akan menjadi tumpuan utama Polis Raja Malaysia PDRM. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Akil Sani Abdullah Sani, kenyataan Ketua Polis Wilayah Nara Tiwat sebelum ini menyatakan dadah tersebut paling banyak dibawa masuk ke Malaysia. Ini akan menjadikan usaha
PDRM untuk menjalankan kerjasama perkongsian maklumat dengan polis sel untuk menjadi lebih tambah kukuh lagi. Dan kita harap dengan kenyataan seperti ini akan memudahkan lagi dan membantu PDRM dalam usaha kita untuk memerangi kebanjiran darah sintetik daripada negara jiran kita. Terdahulu, Polis Thailand mendedahkan syabu dan pil yaba adalah antara jenis dadah yang paling banyak dibawa masuk ke Malaysia melalui pengkalan haram di sempadan kedua-dua negara. Di Johor, satu sindiket mengedar dadah yang menjadikan inap desa sebagai transit berjaya ditumpaskan pihak polis. 5 lelaki ditahan dalam 2 serbuan berasingan di Tangkak dan Pontian. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata 64.89 kg syabu dan 17.58 kg pil ekstasi bernilai lebih 3.4 juta ringgit berjaya dirampas. Jelas beliau, mereka yang ditahan 4 warga tempatan dan seorang tekong warga asing berusia 23 hingga 53 tahun. 2 suspek positif dadah manakala seorang ada rekod lampau jenayah dan dadah. 2 bot serta wang tunai dan 4 kereta disita dengan nilai hampir RM250,000. Dadah ni jika terlepas ke seberang bernilai hampir 3 kali ganda daripada nilai yang ada di sekarang ini. Ini menunjukkan bahawa mereka berusaha sedaya upaya untuk melakukan kegiatan ini. Kegiatan pengedaran dadah melalui jalan laut ini aktif sejak Januari tahun ini. Malaysia Book of Records MBOR mengiktiraf kejohanan menembak Royal Malaysian Police RMP Open Championships 2023 level ketiga bagi peserta paling ramai dengan 787 penyertaan. Sijil pengiktirafan diserahkan kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Akil Sani Abdullah Sani oleh Ketua Pegawai Operasi MBOR Christopher Wong. Sesungguhnya pengiktirafan ini sangat bermakna buat PDRM, sekaligus dapat membantu mempromosi Malaysia sebagai sebuah destinasi pelancongan yang turut menyediakan fasiliti serba lengkap bagi kejohanan menembak bertaraf antarabangsa. Kejohanan tersebut berlangsung selama 7 hari bermula 1 Mei lalu di Kelab Menembak Sasaran Shahpadu Putrajaya melibatkan penyertaan peserta luar negara dari Emirat Arab Bersatu, UAE, Thailand, Singapura, Hong Kong, Filipina, Indonesia dan Turki. Diteruskan dengan perkembangan luar negara. Di Amerika Syarikat, sekurang-kurangnya 9 maut termasuk seorang suspek dalam insiden tembakan di pusat beli belah Texas. Menurut pihak berkuasa, suspek dipercayai bertindak bersendirian. Suspek dibunuh oleh seorang pegawai polis selepas dia mula melepaskan tembakan di luar pusat beli belah. Governor Texas Greg Abbott menyifatkan kejadian tembakan itu sebagai tragedi yang tidak terkata. Hampir 200 kes tembakan dilapor berlaku tahun ini di Amerika Syarikat. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menggesa semua kumpulan bersenjata di Republik Demokrasi Timur Kongo melakukan gencatan senjata. Guterres berkata kehadiran kumpulan itu mengancam keselamatan serantau. Kongo Timur telah bertahun-tahun dibelenggu dengan keganasan berleluasa. Lebih 100 kumpulan bersenjata terlibat. Kumpulan pemberontak bersenjata terdiri daripada pelbagai kumpulan. Kebangkitan semula pemberontakan oleh kumpulan M23 sejak November 2021 telah mengakibatkan sekurang-kurangnya 500,000 orang kehilangan tempat tinggal.
Aspek ini pula melibatkan konflik di Sudan. Turki memutuskan memindahkan kedutaannya di Khartoum ke Pelabuhan Sudan sebagai tindak balas kepada kenderaan dutanya menjadi sasaran tembakan. Menteri Luar Turki Mevlut Cavusoglu mengumumkan perkara tersebut demi keselamatan kedutaan dan kaki tangan. Duta Besar Turki Ismail Cenoglu telah mengadakan perbincangan mengenai perkara itu dengan Tentera Sudan dan Rapid Support Forces RSF dan memaklumkan kepada mereka mengenai rancangan penempatan semula. Tiada laporan mengenai kemenangan jiwa akibat insiden itu. Selepas kejadian itu, RSF dan Tentera Sudan saling tuduh-menuduh menyalahkan satu sama lain. Laporan terkini sukan tanah air dan luar negara di Stadium RTM. Persiaran pukul 12.30 hari dan 4 petang di saluran sukan RTM. Perkembangan sukan kita mulakan dengan Sukan C Kemboja 2023. Kem Karate Negara terus membuktikan sukan itu sentiasa menjadi lubuk pingat emas pada Tamasya Dwi tahunan itu. Pada penyertaan kali ini, sukan itu berjaya mencapai sasaran awal apabila berupaya meraih 4 pingat emas. Wartawan Tina Rama ada perinciannya. Atlet karate H. Surya Sankar sumbang emas ketiga Malaysia dalam acara komite individu lelaki bawah 60 kg. Momentum itu diteruskan juara 3 kali berturut-turut Arshar Mendran yang menyumbang emas keempat menundukkan atlet Kemboja Sotpanit 6-5. Dalam pada itu, ketujuh latihnya Tamir Abdul Rauf menaruh keyakinan kontingen karate mampu menambah kilauan emas. Target in the beginning, I'm come here to Malaysia. Sorry, from only 2 months. It was not enough period for me to prepare the team, but I played how to fix the problems quickly. We make a compressed program. Okay, we target only 3 because we like to work not under pressure. Okay, but we always hungry. We target all players. I promise there will be more medal, gold medal, inshallah. Silat menghadirkan kilauan emas kelima menerusi gandingan kembar Muhammad Daniel Azrai Nur Azizan dan Muhammad Daniel Azrul. Pesilat negara itu mengumpul keseluruhan 9.945 mata untuk menewaskan gandingan Filipina Al-Fawiyan Ismail Abad dan Al-Muhaddib Ismail Abad yang meraih 9.885 mata. Malang menimpa skuad hoki dalam Dewan Lelaki Negara yang gagal mempertahankan pingat emas pada aksi final. Malaysia tewas 1-2 dalam penentuan pukulan penalti selepas terikat seri 3-3 pada masa sebenar permainan. Skuad hoki dalam Dewan Wanita Negara turut gagal mempertahankan pingat emas tumpas pertembungan final ke atas Thailand. Tina Ramah, Kemboja, RTM. Masih melibatkan Sukan C 2023, skuad kriket lelaki negara berputih mata gagal mempertahankan pingat emas dalam acara 50 overs selepas tumpas kepada Kemboja dengan 89 larian dalam aksi final. Kehadiran pemain import dari India dan Pakistan nyata membantu tuan rumah mempamerkan aksi cemerlang. Kemboja melakukan 334 larian dalam 50 overs pada inning pertama dengan Ram Roshan Sharon paling menyelah mencatat 111 larian. Kapten Malaysia Ahmad Faiz Muhammad Nur berjaya mencatatkan 78 larian pada inning kedua. Namun itu belum cukup untuk membantu Malaysia merangkul emas selepas hanya mencatat 254 larian dalam 40.1 overs. Malaysia muncul juara pertama 50 overs ketika julung kali kriket dipertandingkan di Tamasya Dwi tahunan itu pada Kuala Lumpur 2017 sebelum dipertandingkan semula pada edisi kali ini. Sementara itu, skuad larian berhalangan mencapai sasaran keseluruhan yang ditetapkan pada Sukan C 2023 apabila meraih 1 pingat perak dan 3 pingat gangsa di Kemboja. Pingat perak diraih menerusi acara lari berganti-ganti berpasukan lelaki, manakala 3 gangsa dihadiahkan pasukan wanita serta menerusi acara individu lelaki dan wanita. Dalam saingan bola sepak pula menyaksikan tugas besar menanti skuad bawah 22 tahun menentang Vietnam hari ini. Pasukan negara perlu meraih kemenangan dalam aksi tersebut andai mahu melangkah ke saingan separuh akhir.
Kelmarin Malaysia tewas 0-2 menentang Thailand dan keputusan itu menyebabkan pasukan negara berada di kedudukan ketiga. Sementara itu, peluang skuad Malayan Tigers kendalian Solin Al-Zubi untuk mara ke separuh akhir sudah hampir tertutup. Ia susulan kekalahan 0-1 skuad wanita negara menentang Filipina dalam aksi kedua kumpulan A. Skuad negara kini di tangga tercorot kumpulan A gagal meraih sebarang mata dan akan berhadapan pasukan Myanmar untuk perlawanan terakhir kumpulan esok. Sukan Si Kemboja 2023. Rebah atau terus melangkah. Satu penentuan akan dimuktamadkan. Perlawanan hidup mati Malaysia. Secara langsung kami bawakan Malaysia bertemu Vietnam Isnin 8 Mei 7.45 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Baik saudara, laporan itu tadi mengakhiri Berita Pagi buat hari ini. Ikuti Berita Pagi Sabah dan Berita Pagi Sarawak selepas ini untuk perkembangan berita setempat. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan salam Malaysia. Medadeh.